Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak ustazah semua? Saya doakan semoga semuanya sihat sejahtera dan baik-baik sahaja di rumah insya-Allah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan sambung pelajaran tilawah Al-Quran dalam bab kefahaman Al-Quran di bawah tajuk Surah Quraisy. Anak-anak boleh buka buku teks muka surat 57 untuk sama-sama kita belajar hari ini insya-Allah. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, anak-anak akan dapat menyatakan tema umum surah Quraisy. Yang kedua, menyatakan isi-isi penting surah Quraisy. Dan yang ketiga, memahami pengertian dan menghayati pengajaran yang didapati daripada surah Quraisy. Okey, sekarang kita lihat tema umum bagi surah Quraisy. Tema bagi surah ini adalah dinamakan Surah Quraisy kerana mengandungi peringatan kepada orang Quraisy tentang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi keseluruhan surah ini menceritakan tentang kaum Quraisy. Okey, baiklah. Baiklah anak-anak, mari kita dengar bacaan surah Quraisy dan terjemahannya. Anak-anak boleh ikut sama-sama membaca supaya dapat melancarkan bacaan surah ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy ini ialah aman dan tenteram. Orang-orang Quraisy ini adalah penduduk di Mekah. Ayat yang kedua. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Maksudnya, kebiasaan mereka musafir pada musim sejuk dan pada musim panas. Jadi, kebiasaan orang kaum Quraisy ni mereka bermusafir pada musim sejuk pergi berdagang ke negeri Yaman dan pada musim panas pergi berdagang ke negeri Syam. Dan perjalanan mereka adalah dalam keadaan aman dan tenteram. Okay. Ini adalah kebiasaan kaum Quraisy. Ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, yakni Kaabah. Maksudnya, maka hendaklah mereka, kaum Quraisy ni, menyembah Tuhan yang menguasai rumah ini. Rumah ini dimaksudkan dengan Kaabah. Okay. Ayat yang terakhir. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang dia, yakni Allah, memberi mereka makan daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Maksudnya Allah yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Sebab itu diperintahkan mereka supaya menyembah Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang mari kita lihat intisari ayat daripada surah Quraisy ini. Yang pertama, surah ini dinamakan Quraisy bererti suku Quraisy yang merupakan nama suku terbesar di Mekah. Okey. Jadi, dinamakan surah Quraisy ini kerana dalam surah ini Allah menceritakan perihal kaum Quraisy yang tinggal di Mekah. Yang kedua, surah ini diturunkan di Mekah. Jadi dinamakan surah ini surah Makiyah dan surah ini juga mengandungi 4 ayat. Jadi tema umum surah Quraisy ini mengingatkan kaum Quraisy secara khusus dan manusia sekaliannya secara umum tentang nikmat-nikmat Allah dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak disembah. Baik. Kita lihat intisari yang seterusnya. Bangsa Quraisy yang tinggal di sekitar Mekah yang diberi penghormatan dan kemuliaan untuk menjaga Kaabah. Jadi kaum Quraisy yang tinggal di Mekah ni diberi keutamaan untuk menjaga Kaabah, rumah Allah.
Baiklah, mereka juga, kaum Quraisy ni berdagang ke Yaman pada musim sejuk dan pergi ke Syam pada musim panas. Jadi, mereka ni sentiasa pergi berdagang untuk perniagaan mereka. Kalau musim sejuk, mereka pergi ke Yaman, dan jika musim panas, mereka pergi ke Syam. Dan perjalanan mereka ke kedua-dua negara ini dalam keadaan aman dan tenteram. Okey. Allah meminta mereka menyembah Tuhan pemilik rumah suci, yakni Kaabah. Jadi Allah telah memberikan mereka keamanan, Allah memberikan mereka kekayaan, kejayaan dalam perniagaan. Jadi Allah perintahkan mereka supaya menyembah Allah sebagai tanda syukur. Okey, surah ini mengingatkan manusia supaya tunduk dan taat kepada perintah Allah, terutama dalam keadaan mereka setelah hidup aman dan tenteram. Ini adalah salah satu nikmat yang terbesar daripada Allah, maka sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Anak-anak tahu tak? Nabi Muhammad SAW juga adalah berasal daripada bangsa Arab Quraisy. Okey. Baiklah, kita lihat pengajaran ayat yang kita dapat daripada surah ini. Yang pertama, keselamatan dan rezeki adalah pemberian Allah. Yang kedua, tidak ada makhluk selain Allah dapat selamatkan manusia daripada bencana. Hanya Allah sahaja yang boleh menyelamatkan kita daripada ketakutan, daripada kemalangan, daripada sebarang bencana. Yang ketiga, hendaklah memperbanyakkan ibadah kepada Allah sebagai tanda syukur atas nikmat Allah beri pada kita. Jadi Allah dah bagi kita nikmat macam-macam, kita hendaklah bersyukur. Baiklah anak-anak, penghayatan daripada surah ini yang kita dapat ambil, sebagai hamba Allah yang beriman, kita wajib sentiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Cara bersyukur adalah dengan sentiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, membuat kebaikan dan juga merebut pahala. Okey. Yang kedua, kita jangan menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Apa kufur nikmat tu, Ustazah? Kufur nikmat tu maksudnya dia tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dengan baik. Contohnya, anggota badan kita ni nikmat semuanya, kita tak gunakan anggota badan kita untuk kebaikan. Sebagai contohnya, mulut kita. Sepatutnya mulut kita ni kita gunakan untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, tapi tak. Kita guna untuk mengumpat, mengata, mengeluarkan kata-kata kesat dan bermacam-macam lagi. Itu tanda orang yang kufur nikmat. Jangan kita buat macam tu. Contohnya lagi, tangan kita ni. Sepatutnya kita gunakan tangan kita untuk kebaikan. Tolong orang, bantu ibu ayah. Tapi tak. Kita buat untuk keburukan. Contohnya, mencuri, memukul kawan, tulis benda-benda yang tak elok dan macam-macam lagi. Jadi jangan buat benda-benda yang menunjukkan kita kufur nikmat. Baiklah anak-anak, sampai di sini dahulu kelas kita hari ini. InsyaAllah ingat pesan Ustazah. Jaga diri baik-baik, jaga solat 5 waktu, jangan tinggal. Jadi anak yang soleh dan solehah untuk ibu ayah. Stay safe, stay at home. Jumpa lagi di masa akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.